Jadi, Donald Trump kembali ke Rumah Putih. Rasa macam susah nak percaya, kan? Cuba bayangkan malam pilihan raya itu, semua terdiam, tak tahu nak kata apa. Seolah-olah dunia terbalik sekejap. Sangat luar biasa. Bayangkan, seorang bekas presiden, yang bukan sahaja pernah menjadi tokoh kontroversi tetapi juga pernah disabitkan kesalahan jenayah, kini kembali berkuasa di Rumah Putih. Ini benar-benar sesuatu yang kita jarang, atau mungkin tak pernah lihat, dalam sejarah moden Amerika. Jadi, persoalan utamanya ialah bagaimana dia boleh berjaya. Apa yang membawa dia kembali? Dan apa maksudnya bagi masa depan? Selepas insiden 6 Januari, ramai beranggapan Trump sudah menjadi tokoh yang dibenci, seakan-akan semua orang berpaling daripadanya. Malah partinya sendiri nampak seperti mahu meninggalkannya. Tapi yang menariknya, segala tuduhan ke atasnya, termasuk campur tangan pilihan raya, pembayaran hush money, dan banyak lagi yang kita semua tahu, nampaknya tidak menghakis sedikit pun sokongannya. Bukan itu sahaja, ia seolah-olah menjadi panggilan semangat buat para penyokongnya. Semua isu undang-undang ini berjaya dibingkai oleh Trump sebagai bukti penganiayaan politik ke atas dirinya, dan ramai penyokongnya melihatnya sebagai mangsa yang berani melawan sistem yang korup. Dan ingat tak ketika Trump disabitkan di New York, dia berjaya mengumpul $34.8 juta untuk kempen politiknya. Bagi mereka yang menyokongnya, jumlah itu bukan sekadar dana. Ia ialah simbol, satu tanda penentangan terhadap apa yang dianggap sebagai sistem yang korup dan tidak adil. Daripada menjauhkan diri daripada Trump, para penyokongnya semakin setia dan lebih bersedia untuk berdiri teguh di belakangnya. Trump bijak mencipta dinamik kami lawan mereka yang menjadi tulang belakang kepada kempen pilihan rayanya. Dia tahu bagaimana untuk membangkitkan semangat dan menukarkannya menjadi sokongan yang lebih kuat, seolah-olah semua itu menjadi senjatanya. Kalau kita lihat strategi kempen Trump kali ini, ia nampaknya berbeza dengan yang dulu, lebih teratur, lebih strategik, malah sangat terancang. Dulu, dia banyak bergantung pada perhimpunan besar dan tweet-tweet yang melulu. Tetapi kali ini, kempen Trump benar-benar berfokus kepada pengundi yang mereka tahu boleh menjadi faktor penentu keputusan. Mereka tidak lagi bergantung sepenuhnya pada pengaruh media sosial atau sorakan besar di perhimpunan, sebaliknya mereka bekerja keras untuk mendekati kumpulan pengundi yang boleh dipujuk, golongan yang masih belum memutuskan untuk menyokong siapa. Pada masa yang sama, Biden pula berdepan dengan isu usianya yang semakin lanjut. Ramai yang mula mempersoalkan sama ada dia mempunyai keupayaan untuk memimpin negara dengan berkesan. Di salah satu debat, Biden nampak seperti bersetuju dengan kenyataan Trump tentang Medicare, dan kesilapan ini dianggap sebagai sesuatu yang besar, terutama dalam konteks kempen yang sangat bersaing ini. Trump cepat-cepat menggunakan peluang ini untuk melabelkan Biden sebagai seseorang yang tidak sesuai, kurang cekap, dan kurang bertenaga. Bagi Trump, ini adalah peluang yang sempurna untuk menggambarkan dirinya sebagai alternatif yang lebih bertenaga dan lebih mampu memimpin Amerika. Isu lain yang Trump segera eksploitasi ialah Kamala Harris. Pada awalnya, ramai menyangka bahawa Harris akan memberi nafas baru kepada kempen Biden, terutama dalam menarik sokongan golongan minoriti dan wanita. Tetapi, nampaknya impak positif yang diharapkan tidak tercapai sepenuhnya. Trump segera menyedari kelemahan ini dan dengan pantas menuduh Harris sebagai sebahagian daripada golongan elit yang telah gagal. Dia menggambarkan Harris sebagai simbol kepada status quo yang ramai pengundi mahu ubah. Trump malah menggunakan taktik yang sangat berpecah belah, dengan menyerang identiti dan latar belakang Harris, sesuatu yang memang menggemari kalangan penyokongnya. Walaupun agak ekstrim, ternyata taktik ini berjaya di kalangan pengundinya dan memperkukuhkan kedudukan Trump. Dan tentu saja, isu imigresen tidak terlepas daripada manipulasi Trump. Isu imigresen selalu menjadi topik hangat yang mudah dimanipulasi untuk meraih sokongan. Trump sering kali membawa isu ini ke hadapan, menekankan bahawa sempadan negara tidak dijaga dengan baik dan bahawa pentadbiran Biden telah gagal melindungi rakyat Amerika. Dia sering membangkitkan cerita-cerita mengenai pendatang yang kononnya membahayakan keselamatan negara, tanpa perlu membuktikan kebenaran cerita tersebut. Cerita-cerita seperti ini bukan sahaja menimbulkan ketakutan,
malah menyentuh sentimen patriotik rakyat Amerika yang mahu memastikan negara mereka selamat. Dengan cara ini, Trump berjaya menjadikan perjuangannya di mahkamah sebagai lambang keberanian, suatu simbol kekuatan yang menyatukan penyokongnya. Tetapi, jangan lupa juga peranan media dalam semua ini. Setiap kali media melaporkan kontroversi atau tuduhan baru tentang Trump, ia sebenarnya menambah lagi minyak ke dalam api popularitinya. Walaupun media sering kali ingin menunjukkan keburukan atau kelemahannya, hakikatnya mereka telah memberi platform yang luas untuk Trump menyebarkan mesejnya kepada lebih ramai rakyat. Trump bijak menggunakan perhatian media ini untuk keuntungan dirinya. Walaupun niat media mungkin untuk mengecam atau menyorotkan kelemahannya, kesannya adalah mesejnya mendapat lebih perhatian dan diterima oleh lebih ramai orang. Perhatian media ini seolah-olah menjadi strategi yang tidak langsung yang mengukuhkan kedudukannya dalam dunia politik Amerika. Namun, di akhirnya, semuanya bergantung pada rakyat, pengundi yang akhirnya membuat keputusan. Persoalannya, apa yang membuatkan mesej Trump begitu kuat dan menarik bagi sebahagian besar rakyat Amerika? Saya rasa ramai yang berasa kecewa dengan sistem yang ada, dan mereka merasa seperti tidak diambil peduli. Trump, dalam pandangan mereka, adalah suara yang berani dan lantang melawan golongan elit politik. Dia seolah-olah memberi mereka harapan baru, janji untuk melawan korupsi dan memperjuangkan golongan yang sering dilupakan. Bagi ramai orang, janji-janji ini, walaupun nampak terlalu mudah atau mungkin tak realistik, tetap terasa amat menarik, seolah-olah memberikan mereka sesuatu yang telah lama mereka rindui. Pada akhirnya, pilihan raya ini bukan sekadar tentang Trump. Ini tentang sebuah Amerika yang terbahagi, tentang masyarakat yang semakin berpecah belah dan bergelut untuk mencari identiti dan hala tujunya. Pilihan raya ini ibarat cermin yang memantulkan segala ketakutan, kebimbangan, dan harapan rakyat Amerika. Ia membuat kita semua terfikir tentang masa depan, ke arah mana kita mahu membawa negara ini. Apa yang kita lihat dalam cermin itu seharusnya menjadi peringatan bagi kita semua. Pilihan raya ini bukanlah pengakhiran, sebaliknya ia adalah permulaan kepada babak baru yang masih kosong dan belum ditulis. Kita semua, melalui pilihan-pilihan kita, akan menentukan jalan cerita seterusnya.